Salam sejahtera. Okey. Hari ini kita akan belajar taburan kebarangkalian. Selepas daripada taburan binomial, kita akan masuk kepada taburan normal. Okey. Taburan normal, apa yang kita akan belajari di dalam taburan normal, iaitu yang pertama, ciri-ciri graf taburan normal. Yang kedua, variasi rawak dan hukum bilangan besar taburan normal piawai. Okay, kita pergi kepada yang pertama, ciri-ciri graf taburan normal. Okay, taburan normal ialah satu fungsi kebarangkalian bagi suatu pemboleh ubah rawak selanjar. Pemboleh ubah rawak selanjar. Untuk taburan binomial, pemboleh ubah rawak discrete. Kalau selanjar, maksudnya dia akan terdiri daripada data-data yang selanjar. Sebagai contohnya jisim ataupun panjang dalam meter. Okey, taburan adalah bersimetri dengan kebanyakan data terkumpul di bahagian tengah, iaitu berhampiran dengan min. Kebarangkalian bagi data pula semakin berkurang apabila menjauhi min pada kedua-dua arah. Okey, maksudnya begini, kalau kita ada taburan normal, min tu maksudnya data-data tu dia berada di sekitar tengah-tengah. Kalau ini ialah min, okey, datanya berada di sini. Untuk data yang semakin jauh daripada min, maksudnya semakin jauh daripada min, okey, kebarangkalian dia adalah rendah berbanding dengan tengah. Itu maksudnya lah. Okey. Okey, kita lihat kepada gambar raja, okey, bagi taburan normal, okey, bagi taburan normal, apa yang dia kata, pada garisan tengah ini, pada garisan tengah, dia merupakan nilai min, dia merupakan nilai median dan dia merupakan nilai mode. Kenapa begini? Okey, kita lihat. Okey, nilai min dikatakan sebab kita menganggap semua data tu, kebanyakan data akan bertaburan di antara min. Okey, di antara min, iaitu mereka berdekatan dengan min. Sebab tu bila kita mengirakan min anggaran, kita dapatkan nilai min di sini. Iaitu ini adalah nilai min. Dan bila di sini nilai min, okey, kita lihat 50% adalah melebihi nilai min dan 50% adalah kurang daripada nilai min. Sebab tu median pun duduk di sini. Okey, begitu juga dengan mode, okey, sebab kebanyakan data bertabur pada area min. Maka mode pun ada di tengah. Okey, kita pun lihat. Berdasar daripada raja, okey, min sama dengan median sama dengan mode. Yang kedua, graf bersimetri pada pusat taburan normal. Ini pusat dia, pusat taburan normal. Dia berada sini, pusat. 50% kurang daripada min, warna hijau. 50% melebihi min, okey, warna purple. Ciri-ciri penting bagi graf taburan normal adalah seperti berikut. So, kita lihat apakah ciri-ciri yang dia sebutkan. Lengkung berbentuk loceng iaitu daripada rendah naik ke atas dan turun semula. Okey, mereka adalah bersimetri pada garisan tegak. Okey, bersimetri pada garisan tegak. Okey. Melalui min. Maka ini ialah min. Ini adalah ciri yang pertama. Kedua, lengkung mempunyai nilai maksimum pada paksi simetri. Okay, nilai maksimum ada di paksi simetri. Okay, nilai titik maksimum. Okay, yang ketiga, min membahagikan luas rantau di bawah graf kepada dua bahagian yang sama. Oleh kerana ini ialah graf simetri, kiri sama dengan kanan, betul? Sebab tu, paksi simetri ini, okay, dia membezakan kiri dan kanan, maka luas rantau dia ialah 0.5 untuk kanan, 0.5 untuk kiri. Kita tahu bahawa jumlah kebarangkalian adalah 1. Luas di bawah graf merupakan kebarangkaliannya, jumlah ialah 1. Jadi apabila kita membahagikan kepada 2, okey, apabila kita membahagikan kepada 2 untuk antara min, maka kebarangkalian di sini ialah 0.5. Di sini juga 0.5, separuh. Kedua-dua hujung lengkung graf melanjut sehingga tak terhingga. Maksudnya dia tidak akan sampai ke paksi. Menghampiri ke paksi X, tetapi tidak akan sentuh pada paksi X. Tanpa menyentuh paksi X. Jumlah luas di bawah graf bersamaan dengan jumlah kebarangkalian. Okey, maka luas di bawah graf ialah 1, kebarangkalian dia 1.
Secara amnya, tanda taburan normal bagi pemboleh ubah X ditulis sebagai X adalah taburan normal dengan mean dan variance. Kita akan tulis nilai mean dan kita akan tulis nilai variance. Alright. Okey. Perubahan bentuk dan kedudukan graf taburan normal. Kita lihat di sini, dia ada dua graf. Graf yang warna pink dan graf berwarna biru. Okey. Kita lihat mean 1 lebih kurang daripada mean 2. Iaitu kita kena lihat kedudukan dia pada tahap X. Nilai mu 2 lebih besar daripada sini. Sebab tu mean bagi 1 adalah lebih kecil daripada mean kedua. Semakin kiri tu kecil, ke kanan tu besar. Okey. Paksi simetri pada mean bergerak mengikut nilai mu jika sisihan piawai. Okey. Sisihan piawai adalah malah. Di sini kita kata sisihan piawai dia tidak berubah. Semakin besar nilai mean, semakin ke kanan kedudukan graf. Ini teacher dah sebutlah. Okey, kita lihat yang kedua. Sisihan piawai mempengaruhi ketinggian dan kelebaran. Satu tu dia makin tinggi, satu tu dia makin lebar, rendah. Graf. Tetapi kedudukan graf tidak berubah. Maksudnya dia masih duduk pada mean yang sama. Okey, dia masih yang maksimum. Tetapi apakah yang mempengaruhinya? Ini ialah sisihan piawai 1. Di bawah ni ialah sisihan piawai yang kedua. Maksudnya sisihan piawai dia semakin rendah, graf dia semakin tinggi. Semakin besar nilai sisihan piawai, semakin besar serakan taburan normal daripada nilainya. Ini serakan. Maksudnya, bila sisihan piawai nilai besar, maksudnya nilai data-data yang menjauhi daripada mean adalah bertambah berbanding dengan nilai sisihan yang kecil. Ketinggian graf bertambah apabila nilai sisihan piawai berkurang jika mean adalah malah. Ini boleh faham? Maksudnya, kalau kita ada graf loceng yang tinggi, sisihan piawai dia kecil. Untuk graf yang rendah, sebab data dia bertaburan menjauhi kepada mean, maka sisihan piawai dia tinggi. Boleh? Alright. Okey, kita pergi kepada next. Okey. Ini adalah graf taburan normal di mana X adalah pemboleh ubah rawat selanjar dia. Contohnya X ialah jisim. Okey. Pada titik maksimum, okey, garisan paksi simetri X sama dengan mean. Okey, mean adalah garisan paksi simetri. Luas di bawah graf bagi nilai X dari A hingga B. Tengok daripada kawasan lorekan ini. Apakah maksud kawasan lorekan? Kawasan lorekan ini, okey, kawasan lorekan ini dia mewakili kepada kebarangkalian bagi X antara A dan B. Apa yang dia nak cuba bagi tahu di sini, oleh kerana dia adalah data selanjar, maka kebarangkalian ini adalah sama dengan A. Okey, X lebih besar ataupun lebih kecil, lebih besar daripada A atau lebih kecil daripada B. Mereka adalah sama. Boleh? Sebab mereka berada pada titik tersebut. Boleh? Kerana fungsi taburan normal adalah selanjar. Boleh faham? Luas di bawah graf ini dia menunjukkan kebarangkalian bagi X. Nilai X adalah antara A dan B. Itu maksud dia. Alright? Okay. Kita lihat contoh. Cuba lihat contoh. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi taburan normal bersimetri pada X sama dengan 35. A. Nyatakan nilai mean dia. Maka nilai mean ialah paksi simetri dia kan. Maka 35. B. Ungkapan rantau berlorek. Masih ingat ungkapan rantau berlorek? Rantau berlorek adalah kebarangkalian antara X, nilai X antara 28 hingga 42. Boleh? Okey, tengok C. Jika kebarangkalian rantau berlorek ialah 0.64, kalau dalam ni adalah 0.64, cari kebarangkalian bagi X lebih kecil daripada 28.
8. Okey, bagaimana kita nak cari? Kita tahu bahawa okey, bila kita ada paksi simetri, okey, di sebelah kanan luas dia ialah 0.5, di sebelah kiri pun 0.5, betul? Sebab mereka adalah simetri. Cuba kita lihat antara garisan 35 hingga 42. Okey, berapakah beza nilai di sini? Berapakah beza nilai antara 28 hingga 35? 7 kan? Betul? Beza dia ialah 7. Antara 35 hingga 42, beza dia ialah 7. Maksudnya, ini sama besar dengan sini. Betul? Okey. Luas untuk keseluruhan ialah, okay, kita nak kebarangkalian kurang daripada 28, dia nak cari nilai di sini. Okey, sama dengan 1 tolak 0.64 bahagi dengan 2. Sebab jumlah dia 1. Tengah-tengah nak ambil 0.64. Di sini sama besar. Okey. Untuk kawasan di sini sama besar dengan kawasan di sini, maka kita bahagi dengan 2. Apabila kita bahagi dengan 2, 0.64 bahagi dengan 2, okey, kawasan dia adalah 0.18. Boleh faham? Boleh faham tak? Harap boleh okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, contoh 15. Okey, cuba lihat contoh 15. Suatu pemboleh ubah rawat selanjar X adalah pertaburan normal dengan min 2.3. Ini ialah min. 0.16 ialah variance. Nyatakan min. Min ialah tadi teacher dah sebut 2.3. Sisihan piawai sama dengan punca kuasa 0.16 sebab ini adalah variance. Maka sisihan piawai sama dengan 0.4. Boleh faham ke graf taburan normal? Harap boleh faham ya, sebab teacher dah pergi dengan details. Okey, kalau masih kurang faham, anda boleh rujuk boleh rujuk buku teks Boleh rujuk buku teks daripada muka surat 166, 167. Okey. Okey, maka kita pergi kepada seterusnya. Okey, latihan Kendiri 5.10. Cuba lihat bagaimana kita nak jawab soalan begini. Ranjang di sebelah menunjukkan graf taburan normal bagi pemboleh ubah rawat selanjar X. Nyatakan min bagi X. Masih ingat nilai min? Nilai min adalah tengah-tengah kan? Maka min bagi X sama dengan 15. Okey, kedua, ungkapan rantau berlorek Q dan R dalam tata tanda kebarangkalian. Untuk rantau Q ialah kebarangkalian bagi X lebih besar sama dengan 18. Okey, untuk rantau R pula, kebarangkalian bagi X adalah lebih kurang sama dengan 12. Boleh faham? C. Jika kebarangkalian bagi X lebih kurang daripada 18 sama dengan 0.7635. Apakah maksud ini? Kita ada graf loceng. Okey. Dan kita ada 18. Kalau kebarangkalian X kurang daripada 18, maksudnya luas di sini adalah 0.7635. Dia nak kamu cari kebarangkalian bagi X lebih besar daripada 18. Maka di sini berapa? 1 tolak 0.7635. Kenapa? Sebab jumlah luas untuk satu graf taburan adalah 1. Maka jawapan ialah 0.2365. Boleh? Okey. Lepas tu dia nak kamu cari kebarangkalian bagi X antara 15 hingga 18. Maksudnya dia nak kamu cari luas di sini. Luas ini, luas di sini.
Maka kita tahu bahawa yang lebih besar adalah di sini ialah 0.2365. Maka antara 15 dan 18 sama dengan berapa untuk sebelah kiri? 0.5 kan? Kita tolak 0.2365. Jawapan dia 0.2635. Sama. Hei, sekejap 0.5 tolak 0.2635. 2365. Okey. Boleh? Okey, boleh faham? Alright, kita pergi kepada soalan nombor 2. Suatu pemboleh ubah rawat selanjar X, taburan normal dengan mean dan variance 16. Bersimetri pada X, simetri pada X sama dengan 12. Paksi simetri adalah nilai mean A. Maka nilai mean sama dengan 12. Boleh? B. Lakarkan graf taburan normal. So, kalau lakaran tidak semestinya kata sebiji sama. Kita akan buat lebih kurang lakaran dia. Boleh? Okey, lepas tu kita akan lakarkan paksi simetri 12. Okey, dan dia nak lorekkan rantau antara 10 hingga 15. Maka kita akan ambil lebih kurang 15 dan kita akan ambil lebih kurang 10. Sini ialah X. Sini adalah mean sama dengan 12. Okey, lorekkan adalah antara inilah. Ini ialah kebarangkalian bagi X antara 10 hingga 15. Boleh? Boleh dapat ke? Okey, boleh faham ya? Alright, kita pergi kepada yang seterusnya. Variasi rawat dan hukum bilangan besar. Apakah maksud variasi rawat ni? Variasi rawat ni maksudnya taburan data-data kita. Sebab pada awalnya kita anggap bahawa data kita bertumpu pada mean. Betul? Okey, dan kita nak lihat. Pertimbangkan. Sekeping duit shilling yang dilambung sebanyak 10 kali. Kesudahan yang mungkin diperoleh ialah memperoleh 7 kali gambar walaupun jangkaannya hanya memperoleh 5 kali gambar. Okey, sebab percubaan kita sikit. Maka kemungkinan akan wujud ketidakadilan, iaitu mungkin kita akan wujud 7 kali gambar. Tetapi kalau kita lambung duit sebanyak 10,000 kali, kemungkinan besar bilangan kali gambar yang diperoleh akan menghampiri 5,000. Dia tidak mungkin 7,000. Kenapa? Sebab bila kita baling, kadang-kadang kita dapat gambar, kadang-kadang kita dapat angka. Mungkin pada 10 kali kita boleh dapat gambar yang lebih. Dan mungkin yang seterusnya kita akan dapat angka yang lebih. Maka bila gambar lebih ataupun angka lebih, kita ambil kebarangkalian kita akan dapat 5,000 kali. Maksudnya untuk gambar dan 5,000 kali untuk angka. Semakin besar saiz suatu sampel, semakin kecil variasi rawat. Boleh faham? Boleh kan? Jadi nilai anggaran suatu parameter menjadi lebih konsisten. Konsisten maksudnya begini. Kalau saya tembak peluru, dia kena pada target, setiap kali tu dia lebih kurang pada target. Dia tak jauh sangat daripada target. Okey, hukum bilangan besar pula menyatakan bahawa semakin besar saiz sampel, nilai mean percubaan semakin menghampiri nilai mean teori. Ini boleh faham? Contohnya. Kalau saya buat dart, I'm throwing dart. So, dart tu kalau dia mungkin kalau kita buat kurang percubaan, okey, dan mungkin begini, maka mean tu mungkin dia akan terletak menghampiri ke tengah tapi belum tengah. Tetapi bila kita dah banyak kali cuba, okey, maka bila kita nak cari mean dia akan dapat mendekati nilai mean. Boleh faham? Boleh ya? Alright. Next. Taburan normal piawai.
Okey, kita akan gunakan taburan normal piawai untuk menyelesaikan masalah bagi taburan normal. Okey, kenapa? Sebab untuk pengiraan normal, pengiraan normal, dia mempunyai nilai-nilai tertentu. Okey, you lihat ya. Taburan normal piawai ditakrifkan sebagai satu taburan normal dengan min dan sisihan piawai masing-masing adalah 0 dan 1. Iaitu dia kata min ialah 0, sisihan piawai sama dengan 1. Berdasarkan raja di sebelah, lengkung berwarna merah ialah taburan normal piawai kerana min ialah 0. Tengok, warna biru. Warna biru. Okey, kita lihat pada graf warna biru, ini ialah min 0. Okey, ini adalah taburan normal piawai. Boleh? Sekejap. Berwarna merah, bukan warna biru. Kenapa bukan biru? Sebab biru nilai untuk variance 0.2. Warna merah baru taburan piawai. Dia ada di sini. Okey, kita lihat kenapa kita perlukan taburan normal piawai. Okey. Taburan normal piawai menjadi satu lengkung piawai untuk tujuan perbandingan ke atas semua pemboleh ubah yang bertaburan secara normal. Okey, dengan menukarkan semua skornya kepada skala yang sama. Semua taburan normal boleh ditukar kepada taburan normal piawai dengan min 0, sisihan piawai 1. Okey, bila dia ada taburan normal piawai, okey, min dia ialah 0, min dia ialah 0 dan sisihan piawai dia 1. Kecil dah, okey. Maka suatu pemboleh ubah rawat selanjar X, pemboleh ubah rawat selanjar X, taburan normal dengan min dan variance-nya, okey, dengan min dan sisihan piawai boleh dipiawaikan kepada pemboleh ubah rawat selanjar Z. Maka dia akan tukarkan kepada selanjar Z taburan normal dengan 0, 1. Okey, dengan menggunakan rumus. Okey, kenapa dia perlu gunakan rumus? Okey, kerana untuk setiap pemboleh ubah rawat selanjar, contohnya saya ambil ketinggian murid di darjah 1 dan ketinggian murid di tingkatan 3. Maka boleh nampak beza, sangat besar bezanya. Jadi bagaimana kita nak kirakan kebarangkalian ataupun nilai kebarangkalian yang kita minta, yang kita nak. Jadi bila semua ini kita tukar kepada bentuk piawai, maka kita akan mempunyai data yang sama. Di mana dia kata beginilah. Ini yang dia sebutlah. Untuk tujuan perbandingan ke atas, semua pemboleh ubah bertaburan secara normal adalah skala yang sama. Boleh? Raja di bawah menunjukkan perkaitan antara graf. Graf bagi taburan X. X di mana tengah-tengah ini ialah min kan? Masih ingat tadi teacher kata min dengan variance. Dengan graf piawai. Ini ialah graf piawai. Tengah ialah 0. 0. Dan sisihan piawai ialah 1. Iaitu variance sama dengan 1 lah. Kita kena menyelesaikan masalah taburan pemboleh ubah rawat selanjar ini. Kebarangkalian pemboleh ubah selanjar ini menggunakan graf piawai. Boleh ya? Tengok data ini. Ini ialah graf X. Graf pemboleh ubah rawat selanjar. Tengah-tengah ini ialah min. Kita lihatlah sisihan piawai adalah 1. Ini ialah sisihan piawai dia. Sisihan piawai 1 sebab tambah 1 tolak 1. Sisihan piawai 2, 95% dan sisihan piawai dalam lingkungan 3 adalah 99.8%. Secara amnya, peratusan taburan data yang wujud dalam setiap lingkungan adalah berikut. Inilah taburan dia. Maksudnya percentage dia. Percentage untuk data. Data di antara lebih daripada min adalah 34%. Kurang daripada min juga 34%. Tapi dengan nilai sisihan piawai ialah 1.
Okey. Okey, kita lihat 68% daripada data berada di lingkungan sisihan piawai positif negatif 1 daripada min. 95% tu termasuk yang tengah-tengah. Okey. 99.8% daripada data berada di lingkungan 3, sisihan piawai 3. Ini maksud dia. Boleh? Dia hanya nak bagi tahu lebih kurang percentage dia berbanding dengan sisihan piawai. Alright. Okey, menentu dan mentafsir skor piawai Z. Sebarang pemboleh ubah rawat selanjar X bagi suatu taburan normal dengan min. Okey, Z ialah Z score lah. Z score sama dengan X. Nilai data tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Okey, kita lihat contoh 16. Kita lihat contoh 16. Suatu pemboleh ubah rawat selanjar X bertaburan normal dengan 30 min sisihan piawai 8. Di sini ialah variance, so 8 kuasa 2. Cari skor Z jika X sama dengan 42. Okey, kita lihatlah apabila X sama dengan 42, Z sama dengan 42 tolak min 30 bahagi dengan sisihan piawai bahagi dengan 8. Maka Z sama dengan 42 tolak 30, 12/8. So 12/8 sama dengan 1.5. Boleh? Ini adalah skor Z. B. Tinggi bangunan di kampung pekan bertaburan secara normal tinggi. So X tinggi taburan secara normal dengan min 23, variance 25. Cari tinggi bangunan jika skor piawai adalah 0. Maksudnya apabila Z sama dengan 0.213, dia nak cari tinggi bangunan. Maka 0.213 sama dengan X tolak 23 bahagi dengan sisihan piawaian. Yang ini ialah variance. Maka punca kuasa variance. Boleh? Okey, maka di bawah ni 5, 0.213 darab dengan 5, kita dapat 1.065 sama dengan X tolak 23. Maka X sama dengan 24.065. Boleh? Ini adalah tinggi bangunan tersebut. Okey, tinggi bangunan tersebut. Alright. So, okey, takat ini teacher akan bincang. Okey, takat sini teacher bincang. Next, okey. Apa yang teacher nak? Teacher nak kamu cuba faham dan jawab soalan latihan kendiri 5.11. Boleh? Okey, cuba buat dulu. Pada kelas yang seterusnya, teacher akan bincangkan jawapan. Okey, teacher akan bincangkan jawapan dan kita pergi kepada sub yang seterusnya. Boleh ya? Okey, maka teacher akan berhenti di sini untuk takat kelas kita. Okey, kita sambung pada kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih.